Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah beri pada kita taufik untuk tunaikan perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat besar, perintah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diangkat, dimi'rajkan ke langit, dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha untuk terima sendiri perintah ini. Jibril alaihissalam pun tak layak nak bawa perintah ni ke bumi, iaitu solat fardu. Alhamdulillah, salah satu daripada solat yang 5, solat fardu, solat waktu yang 5 subuh. Semoga ini adalah petanda, ini adalah indikator yang Allah Subhanahu wa taala nak beri pada kita kemuliaan, nak beri pada kita kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur Allah himpunkan kita di tempat yang sangat mulia, rumah daripada rumah-rumah Allah. Masjid, surau adalah buyutillahi alal ard, rumah-rumah Allah atas muka bumi ini. Macam mana kita melihat bintang itu menyinari langit, macam tu penghuni langit melihat masjid-masjid ini menyinari bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan nikmat ini pada kita sampailah saat kita bertemu balik Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita baca daripada pagi ni daripada kitab Hayatus Sahabah. Jadi sekarang ni tengah ramai orang ambil cuti kan, sebab ambil cuti semalam. Dapat berapa hari cuti? Sebab sambutan 1 Muharram ke Ma'al Hijrah punya sambutan. Yang kita cuti hari apa? Hari Khamis, hari Khamis. Hari Khamis lah kan. Hari Jumaat saya masuk kerja balik. Kita cuti tu kerana masuk 1 Muharram ke kerana Ma'al Hijrah? Ustaz soal pagi-pagi ni masalah lah sikit kan. Cuba jangan soal-soal ustaz. Ustaz ngajar je lah, tak payahlah soal-soal. Yang penting ustaz cuti tu yang penting. Tak kisahlah apa benda pun cuti. Yalah awal apa kita kata sambutan tahun baru lah kan. Sambutan tahun baru. Kita ni banyak tahun baru kita sambut. 1 Muharram kita sambut, 1 Januari pun kita sambut. Lepas tu tahun baru Cina, walaupun kita orang Cina kita sambut juga kan. Kita pantang je, ada yang menyambut je kita sambut lah kan. Alhamdulillah. Saya ingat Malaysia ni antara negara yang paling banyak cuti kan. Punya toleransinya kita ni, semua nak bagi sama. Semua nak bagi sama kan. Alhamdulillah, tak apa kalau cuti tu kita manfaatkan untuk kebaikan, apa salahnya? Ya tak? Alhamdulillah. Cuma semalam pun anak saya tanya kan, dia tanya, Rasulullah hijrah ni bulan Muharram ke? Kan? Sebab kita selalunya kita akan bila masuk 1 Muharram sambut tahun baru, kalender takwim baru kita akan hubungkan dia dengan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang akan ceritalah. IKIM pun ada interview saya, IKIM, radio IKIM kan, interview saya pun pasal hijrah juga. Tentang hijrah, sambut namanya pengertian hijrah
maksud sebenar hijrah dan sebagainya lah, panjang jugalah huraian dia tu. Tapi tuan-tuan, kita jangan sampai salah faham. Dia satu Muharram tu dia tak ada kena mengena dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah. Hari tu yang kita duk kalut mak ahli hijrah tu apa ceritanya pula? Ceritanya dia bukan merujuk kepada hijrah Rasulullah. Ma'al hijrah ataupun yang kita duk sambut satu Muharram itu ialah satu Muharram itu sebagai hari pertama takwim hijrah. Sebab tu yang datang hijrahnya tu, perkataan hijrah tu, kerana takwim hijri kita tu, takwim kalender hijrah kita. Kalender hijrah ni pula bukan Nabi SAW yang tentukan, bukan Nabi SAW yang tetapkan. Cerita dia tu dia kena merujuk balik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu ceritanya. Jadi kita jangan confuse tentang perkara ni. Kalau nak sambut betul-betul tentang hijrah, ma'al hijrah ni, kita kena sambut bulan Safar. Sebulan lagi. Masuk bulan Safar tu barulah kalau kita nak cerita tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pendapat tentang tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, meninggalkan kota Makkah kepada Yathrib yang kemudian ia menjadi kota Madinah. Ada dua pendapat. Ada yang berkata di hujung bulan Safar, ada yang kata di awal Rabiul Awal. Jadi kalau nak sambut betul lah, nak buat ceramah sempurna mak ahli hijrah ni, ma'a tu maksudnya bersama. Ahli hijrah tu merujuk hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita bulan Safar tu baru masuk cerita hijrah ni. Tapi yang cerita Muharram ni apa cerita? Sebab takwim. Sebab Muharram tu bulan nombor 1, bulan pertama dalam kalender Hijri, macam Januari dalam kalender Masihi. Dari mana datangnya pasal hijrah? Kerana kalender tu nama dia kalender hijrah. Kenapa kalender hijrah? Baru datang cerita zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin. Itu bendanya. Barulah datang cerita tentang hijrah. Dia bukan direct kepada Rasulullah tu. Dia pusing jauh. Itu kita kena faham supaya jangan sampai dalam fikiran kita hijrah itu berlaku bulan Muharram. Hijrah itu bukan berlaku dalam bulan Muharram. Daripada banyak pendapat, saya sendiri lebih cenderung pada pendapat ahli sejarah yang mengatakan hijrah itu berlaku pada 26 ataupun 27 Safar, hujung bulan Safar. 26 tu Allah Ta'ala perintah Nabi, pada paginya Allah Ta'ala turunkan wahyu, perintah Nabi SAW berhijrah, beri keizinan untuk berhijrah. Ingat, hijrah ni perintah Allah. Rasulullah SAW bukan berhijrah kerana dia melakukan strategi, bukan kerana berstrategi, kerana ia perintah Allah. Allah perintah baru Rasulullah hijrah. Sebab Rasulullah dah baca dah cerita Nabi Yunus. Allah dah cerita Nabi Yunus ni, macam mana bila seorang Nabi tinggalkan kaum dia tanpa izin Allah lebih dahulu, tanpa perintah daripada Allah Ta'ala lebih dahulu, maka ia menjadi kesalahan kepada Nabi itu. Sampai Nabi Yunus AS ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dalam perut ikan. Macam tu. Jadi Nabi SAW dia bukannya pergi ke Madinah itu kerana Nabi SAW sendiri yang berfikiran macam tu. Tidak. Ia adalah perintah Allah SWT. Lebih lagi lah nak kata Nabi melarikan diri jadi pelarian pula, lagilah tak kena. Lagi tak kena. Rasulullah SAW seberani-berani manusia, seyakin-yakin manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak larikan diri atau kerana nak berstrategi, baik Rasulullah dulu yang pergi. Sedangkan sebelum Rasulullah berhijrah tu dah ramai mana sahabat-sahabat berhijrah.
Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pun dah berhijrah dulu. Ada sahabat-sahabat hijrah ni sembunyi-sembunyi, lari. Ada yang kena kejar, ada yang kena tangkap. Ada Sayyidina Umar je lah yang offer kan. Dia pergi kat Kaabah tu, ni dengar sini semua ni. Aku hari sekian, pukul sekian aku nak hijrah ni. Aku nak pergi ke Yathrib. Kalau ada siapa-siapa yang nak tengok bini dia jadi balu, anak dia jadi yatim, tunggu aku. Dia lain macam sikit Sayyidina Umar punya hijrah. Orang lain semua punya menyorok kan, atur sana atur sini nak lari. Tapi tak, Sayyidina Umar dia pergi istihar je. Ni aku nak pergi Yathrib ni, nak bagi tahu. Siapa-siapa nak tengok bini dia jadi balu, anak dia jadi yatim, tunggu aku. Sekok tapi nak mampu pergi jumpa Sayyidina Umar kan, tak ada. Kenapa sahabat dulu kalau patut nak selamatkan diri, nak melarikan diri, Rasulullah lah pergi lari dulu. Tak, ini bukan, ini perintah Allah. Rasulullah bila Abu Bakar pun nak pergi hijrah, dah dia tengok orang semua hijrah kan, bila nak minta pada izin pada Rasulullah, Rasulullah kata apa? Hang tak apalah dulu kot. Kan? Sebab apa? Rasulullah belum dapat keizinan daripada Allah untuk berhijrah. Jadi Rasulullah pula berharap supaya dia ni, Abu Bakar ni akan jadi kawan dia untuk menemani dia berhijrah. Jadi dia tahan Abu Bakar. Abu Bakar ni dia tahan. Hang tak buat dulu kot, tunggulah dulu kan. Abu Bakar bila dia dapat isyarat, dia orang bijak, orang faham, orang paling rapat dengan Nabi. Dia faham dah tu. Dia pun ada harapan, harap-harapnya bila masa tibanya masa Rasulullah berhijrah, akulah orang yang akan jadi ni peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia pun siap-siap dah, siap-siapkan kenderaan yang pantas, yang kuat, semua dia dah siap-siap dah. Tunggu. Jadi Rasulullah akhirnya dapat wahyu untuk izin perintah. Pagi Nabi SAW pergi tengah hari rumah Sayyidina Abu Bakar, 26 Safar. Pergi tengah hari. Tengah hari ni bagi orang Arab, tengah hari ni orang tak berjalan rumah orang. Kita pun kan, pergi saja pergi pukul 12.30 macam nak minta pergi makan. Lain lah tuan rumah pergi ajak kan, mai rumah lah kan, makan ke tengah hari kat rumah kami, makanlah mana ada, tak apa. Tuan-tuan, orang Arab tengah hari ni panas, dia bukan masa orang pergi berjalan, pergi berziarah, pergi berkunjung rumah orang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana pagi tu baru dapat wahyu, terus tengah hari tu pergi rumah Abu Bakar, bagi tahu siap-siap, aku dah dapat dah ni dan kamu akan bersama aku. Punya happy Abu Bakar. Malam tu barulah Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Hang tidur kat aku ni. Kan? Ni rumah nak kena kepung dah. Rasulullah kata hang tidur kat aku ni, hang selimut bagi bagus. Kan? Aku keluar. Malam bila masuk lepas maghrib malam, mana dah jadi 27 Safar. Bergeraklah Nabi SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar pun sebagaimana yang kita tahulah cerita dia. Saya rasa cerita tu dah hafal semua dah. Pergi lari gosur lah apa bagai kan, kita tahu dah cerita tu. Tu hijrah Nabi SAW. Bukan pandai-pandai Nabi, tetapi setelah dapat wahyu tu baru Nabi buat perancangan. Pergi tengah hari rumah Abu Bakar, orang tak ada, orang semua duduk tidur tengah panas ni, lip ni aku pergi. Masa tu orang tak tahu. Barulah pada masa tu Rasulullah mengaturkan perancangan dia. Siapa nak upah, nak jadi penunjuk jalan, siapa nak tukang bawa makan, nak pergi kat mana, nak ambil route mana, jalan mana. Baru Rasulullah buat perancangan. Macam tu. Jadi kalau nak buat ceramah Ma'al Hijrah kat surau ni, tunggu bulan Safar tu. Bulan Muharram ni sama ada nak ceramah tentang Muharram tu sendiri ataupun ceramahlah tentang kalender tu sendiri. Kalender Islam tu sendiri. Kenapa Sayyidina Umar pilih? Sebenarnya ini adalah kefahaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Sebab orang Arab ni dia tidak ada tahun.
Dia ada bulan, dia ada hari, ada bulan. Dia tak ada tahun. Rasulullah lahir tahun berapa lahir? Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Wah, pula dah. Kau dia macam dia, jangan pula ingat orang Arab ni dia tahun dia tu macam tahun Cina. Tahun arnab lah, tahun kambing lah, tahun ayam lah kan. Tak. Tahun gajah. Oh, lepas pada gajah apa? Kobau. Tak, tuan-tuan. Tahun gajah tu kerana peristiwa saja. Sebab tu orang Arab ni dia akan tanda dengan peristiwa. Hang beranak bila lah? Hak zaman boh hari tu lah. Ha, dia lagu tu kan. Hak zaman banjir hari tu, hak tabah runtuh hari tu. Hang beranak bila? Tok aku kata aku ni beranak masa kita perang dulu. Ha. Dia macam tu ya. Dia tak ada tahun. Jadi bila datang zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, pada masa itu Allah telah luaskan khilafah Islamiyah itu, empire Islam itu telah bertambah luas. 10 tahun pemerintahan Sayyidina Umar, 10 tahun lebih pemerintahan Sayyidina Umar itu, Allah Taala telah lebarkan kawasan. Rum Parsi dah jatuh pada orang Islam. Mesir dah masuk pada orang Islam. Parsi dia ada kalender dia sendiri. Rum ada kalender dia sendiri. Mesir tamadun lama dia ada kalender dia sendiri. Jadi pada masa tu dah huru-hara dah pentadbiran. Main-main surat tak ada tahu ni hak bila punya perkeliling, tak tahu. Arahan hak bila tak tahu. Ni Ramadan hak mana? Kan? Tulis itu 20 Ramadan. Ramadan tahun berapa tak tahu. Kan? Jadi dimesyuaratkan. Sayyidina Umar mesyuarat dah. Ini lagu mana kita ni tak boleh kena seragamkan ni. Kita punya kalender ni susah lagu ni. Kan? Susah. Nak banyak macam. Ada yang bagi pandangan kita mula dengan tarikh ataupun dengan tahun Nabi dilahirkan. Itu kita kira tahun 1. Sebab kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membawa cahaya pada dunia kan. Tu dia. Mai pula seorang lagi bagi, oi. Lahir tu tak kira lagi lah. Dia kira gini, kita kira daripada tahun pertama pada tahun 1 kita ni, kita kira daripada Nabi terima wahyu. Sebab bila Nabi jadi Nabi itulah baru betul. Sebab tu Islam ni, sebab bila Nabi jadi Nabi, kalau tak ada lah dakwah Islamiah ni. Betul juga. Hak ni pula mai bagi pandangan macam tu. Last sekali datang cadangan tentang kita ambil daripada tarikh ataupun tahun berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarikh berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Datanglah justifikasi dia tu. Sebab Sayyidina Umar faham, sebab hijrah inilah yang menjadi titik penentu bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala ini telah tegak. Dan berapa banyak ayat Al-Quranul Karim yang turun disebabkan hijrah ini. Contoh, perkataan Muhajirin dan Ansar. Macam mana boleh ada dalam Al-Quran perkataan Muhajirin dan Ansar? Muhajirin orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Ansar orang yang menerima orang yang berhijrah, membantu orang yang berhijrah. Macam mana boleh keluar perkataan Muhajirin dan Ansar? Kerana peristiwa hijrah. Ayat Quran tu pun banyak mana nak cerita tentang Muhajirin dan Ansar. Ini semua berlaku kerana berlakunya hijrah. Jadi banyaklah kepentingan tu. Sebab tu Sayyidina Umar akhirnya buat keputusan. Buat keputusan tahun kita ni, tahun kalender Islam kita ni, kita tanda dengan tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun ni berapa dah? Berapa ribu tahun dah daripada hijrah Nabi? 1440? Tahu tak tahu ni semua duk renung je kat saya. 1442 kan? Kalaulah takdir takwim kita ni Sayyidina Umar ambil daripada lahir Rasulullah, jadi berapa agak-agak? 1442. Rasulullah masa hijrah umur baginda berapa tahun? Umur. Ni ada dak belajar sirah kat sini ni. Rasulullah masa hijrah umur Rasulullah berapa tahun? Berapa? 53 lah. Rasulullah wafat 63.
Rasulullah duduk Madinah 10 tahun. Maknanya Rasulullah sampai Madinah tu 53. Maksudnya kalau 1442 tu daripada tarikh hijrah, kalau kalalah takdir Sayyidina Umar ni terima cadangan hak kata kita nak tanda tarikh tahun hijrah kita ini dengan lahir Rasulullah, maknanya kita kena tambah 1442 tambah lagi 53. Macam tu. Kalaulah takwim kalender kita ni ditanda dengan tarikh peristiwa Nabi mula terima wahyu di Gua Hira tu, jadi berapa tahun Rasulullah terima wahyu? Umur 40 kan? Umur 40. Maksudnya 1442 kena tambah lagi berapa tahun? 13 tahun. Macam itulah. Jadi inilah sebenarnya nak cerita, kalau kita nak cerita tentang hijrah Nabi SAW. Dan satu lagi yang kita kena ingat, hijrah ni jangan kita fikir macam kita pergi Mekah Madinah masa kita umrah, masa kita buat haji. Berapa jam naik bas? Ustaz, berapa jam naik bas? Dah haji dah? Oh, belum? Umrah? Oh, belum lagi, tak boleh tanya. Salah tanya tadi, salah pertanyaan. Hak mana pergi haji dah sini? Oi, semua tak mengaku. Berapa jam? 6 jam. Lebih kurang lah 6 jam. Dia 500 kilo juga tu. 6 jam sebab jalan dia tu Siratul Mustaqim lah kan. Lurus ya dia punya jalan dia tu. Tinggal tekan minyak dengan nak berhenti R&R dia lah kan, makan nasi tepi jalan tu. Okey. Kita jangan bayang hijrah Nabi SAW ke Mekah Madinah ni 6 jam, 12 jam macam tu kan. Pergi malam tu daripada rumah keluar daripada rumah Abu Bakar malam tu, esok pagi sampai dah. Ataupun sebab duduk 3 hari kat Gua Sur, okey, hari keempat tu sampai dah. Dah. Bukan lagu tu. All in perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bolehlah dikatakan, sebab berbeza pendapat ulama, tak apa kita buat cara kasar lah kita ceritanya, dia makan masa lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu baru sampai ke Madinah, baru sampai ke Quba. Rasulullah settle down di Yathrib 12 Rabiul Awal. Tu baru masuk Rabiul Awal. Maknanya hak kita sambut Maulidur Rasul itu sebenarnya adalah juga hari yang mana Nabi SAW settle down di Yathrib di Madinah. Dia duduk Quba. Di Quba tu pun ada penjangkau pendapat, ada yang kata 4 hari, ada yang kata 14 hari, tak apalah. Ceritanya Quba tu kira masuk dah Madinah kan. Kan masjid Quba tu kira dah masuk Madinah dah tu. Okey, Quba. Tapi yang betul-betul Rasulullah masuk sampai ke tapak Masjid Nabawi ialah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ustaz, lama dah jadi imam macam ni? Lama dah? Berapa tahun? 4 tahun? 4 tahun? Oh, orang surau tak hantar pergi umrah. Hantarlah imam kita pergi umrah, baru dia khusyuk sikit, dia Allah Akbar, dia nampak Kaabah kat depan tu. Ni tak pernah tengok kan. Hai, sial ustaz kita kan. Dah lah dia duduk depan sekali, dia nak kena soal pun kan. Kita pakat-pakat lah hantar. Surau boleh lah bagi bonus sikit, hantar pergi umrah kan. Tapi lah tak boleh lagi lah ustaz, Covid lagi. Sabar dululah. Orang pergi haji pun batal tahun ni, jangan kata umrah kan. Jadi insya-Allah. Jadi Nabi SAW ini berhijrah bukannya 1 hari, bukannya 1 malam macam tu. Kita naik bas Mekah Madinah 6 jam sampai kan. 6 jam ni kalau tidur sejak sangat ya, kalau tidur kan. Orang dah masuk Madinah. Kalau orang tu daripada Madinah, kalau turun Madinah dulu maknanya dia jumpa Madinah, lepas tu baru naik bas pergi ke Mekah kan. Saya hak umrah pertama saya tu, saya masuk Madinah dulu. Memang masuk Madinah dulu. Lepas tu baru pergi umrah. Baik. Jadi perjalanan Nabi SAW nak sampai
ke Madinah ataupun Yathrib pada masa itu sangat lama. Macam-macam cerita berlaku masa tu. Macam-macam cerita. Hak Gua Sur tu kita tahu semualah. Gua Sur. Pernah Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah ni. Dia tanya, ya Rasulullah, di kalangan sahabat-sahabat tuan ni siapa hak paling hebat amalan dia? Dalam hati dia tu dia duk ingat Rasulullah akan sebut ayah dia lah, Abu Bakar. Siapa hak paling hebat? Rasulullah pun tengok, Rasulullah jawab, Umar paling hebat. Oh, terkejut dia. Sakan terkejut dia. Rasulullah kata Umar tu lagi hebat amalan, banyak amalan dia. Dia ingatkan nak kata ayah dia kan. Benda tu sampai pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, satu malam yang Abu Bakar dengan Rasulullah berhijrah itu lebih aku suka daripada semua amalan Umar dan keluarga dia. Nak bagi tahu mulianya, hebatnya satu bila Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih oleh Allah SWT untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Jadi dalam perjalanan hijrah Nabi SAW ini sebenarnya sangat-sangat lama. Banyak peristiwa dalam tu. Jangan kita fikir hijrah mau naik unta duduk pergi sembunyi Gua Sur 3 hari, lepas tu keluar daripada Gua Sur duduk naik unta sampai Madinah. Tala'al badru alaina. Kita duk ingat lagu tu ya. Tak, tuan-tuan. Macam-macam berlaku. Antara dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab dia bahawasanya Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, dia anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, wa Sa'adul ladzi dalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tariqi Raqubah. Qala Ibnu Sa'ad, haddatsani abi. Cerita dia seorang nama Sa'ad, anak dia Ibnu Sa'ad. Jadi radhiyallahu anhuma, anak dia ni cerita, dia kata, ayah aku cerita kat aku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahum wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu wa kanat Abi Bakr indana bintu mustardi'ah. Dia kata Rasulullah dan Abu Bakar ni telah lalu kampung dia, di perkampungan dia di tempat Sa'ad ni, kampung Sa'ad ni. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa tu, dan Abu Bakar ada letak anak perempuan dia untuk disusukan di kampung tu. Maknanya dia, orang kampung tu kenal sangatlah dengan Sayyidina Abu Bakar. Anak perempuan Sayyidina Abu Bakar pada masa tu sedang disusukan di kampung tu. Wa qala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada al-ikhtisar fi at-tariq ila al-Madinah. Baginda SAW nak cari jalan potong, jalan yang pintas nak menuju ke Madinah. Jadi Rasulullah pertama, Rasulullah pergi Gua Sur tu pun dah lari daripada Madinah. Gua Sur duduk belah sana, Madinah duduk belah sana, soalannya macam tu. Jadi Rasulullah kat Mekah ni sepatut direct ke Madinah, tak. Rasulullah pergi jauh, pergi ke belakang ke Gua Sur. Daripada Gua Sur tu baru Rasulullah pergi ke Madinah. Dan pada masa tu katanya Sa'ad ni duk cerita, anak Sa'ad ni duk cerita, ayah dia duk cerita kat dia, bahawasanya Rasulullah kata dia nak lalu jalan ikhtisar yang lebih pendek, lebih ringkas, yang lebih cepat kepada Madinah. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad bagi tahu Rasulullah, hazal ghairu min Raqubah wa bihi lisan min aslam. Dia kata nak lalu boleh, tapi boleh lalu jalan ni, lalu lereng bukit ni boleh, yang dekat dengan Raqubah. Raqubah tu nama tempat. Raqubah tu nama tempat. Nama tempat ialah laluan. Jadi jangan lalu jalan hak biasa ni, kena lalu ke tepi-tepi bukit ni. Tetapi kat situ ada dua lisan, dua penyamun. Min Aslam, daripada kabilah Aslam. Siap tahu dah tu. Yuqalu lahuma al-muhanan, yang dipanggil, yang digelar dengan sebagai al-muhanan. Al-muhanan maknanya dua orang yang hina.
jahat sungguh. Kan? Ini bukan samsing kampung dusun ni. Ini memang penyamun sungguh. Kan? Jadi tangkap orang, rompak orang, bunuh orang. Fa in syi'ta akhadna alaihima. Kalau tuan still nak juga, kami boleh bawa, tapi kita kena lalu depan depa lah. Mana kita kena lalu kawasan depa ni. Dua orang ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh bina alaihima. Tak apa, bawa kami lalu kok kawasan depa tu, tak ada masalah. Orang hak berani lagu ni boleh jadi pelarian tak? Tak tuan. Rasulullah bukan orang penakut. Tahu dah orang hapak dah, bagi warning dah ni, boleh lalu. Hak ni jalan pintas, tapi ada dua penyamun kat situ. Duk rompak orang, duk bunuh orang. Rasulullah kata apa? Khudh bina alaihima. Tak apa, bawa kami lalu kok kawasan depa ni, tak ada masalah. Qala Sa'ad pun cerita, fa kharajna hatta ashrafna idza ahaduhuma yaqulu li sahibihi. Dia kata, dah Nabi SAW kata lagu tu, tak apa, kami pergi. Kami pun bawa Nabi SAW. Dia kata kami pun pergi, sampailah kami turun-turun nak lalu jalan tu. Ada sungguh dua orang tu duduk tunggu, ada sungguh. Dah masuk kawasan dia kan, ada sungguh. Maka dua ni, penyamuk dua ekor ni duduk tengok, oh mai dah, dia kata. Dengar tu. Dia duduk bercakap dengan kawan dia dua orang kan. Dia kata apa? Hazal Yamani. Ni orang Yaman mai dah ni, dia kata. Sebab dia nampak lalu kok jalan ni daripada Yaman ni, dia kata ni. Ni orang Yaman ni orang berniaga. Orang Yaman ni orang berniaga. Jadi depa kira untung besar dah hari ni. Hazal Yamani. Rasulullah ni pula bila tengok depa tu dah dekat ni, apa Rasulullah buat? Fada'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil pula dah. Bukan kata nak berlawan ke nak lawan. Rasulullah panggil pula dua orang ni. Apa Rasulullah SAW buat? Fa'arada alaihim al-Islam. Maka Rasulullah bentangkan, tawarkan, dakwahkan mereka kepada Islam. Sambil-sambil hijrah, Rasulullah tetap menjalankan tugas baginda sebagai pendakwah. Rasulullah bukan takut orang. Kan? Lalu tengok ada dua penyamun ni. Rasulullah siap panggil, macam ni. Hampa kan? Duk kata Al-Muhanan ni. Dia pun dakwah, Rasulullah SAW dakwah mereka. Cerita tentang Islam, cerita tentang wahyu, cerita tentang syurga neraka, cerita tentang pengutusan baginda. Fa aslama, dua-dua masuk Islam. Akhirnya dua-dua tu masuk Islam. Summa sa'alahuma an asma'ihima. Kemudian Rasulullah tanya, nama apa nama? Jawab depa ni dengan bangga, nahnul muhanan. Kami ni orang panggil muhana ni dua orang yang hina. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antuma al-mukraman. Oh tidak. Kamu sekarang bukannya muhanan, kamu sekarang ni mukraman. Apa mukraman? Dua orang yang mulia. Wa amarahuma an yuqaddima alaihi al-Madinah. Dan Rasulullah SAW suruh dua orang ni supaya juga berhijrah ke Madinah. Tinggallah tempat kamu kat Raqubah ini, kamu tinggalkan, kan? Kamu pun lepas apa siap settle semua, hang pun kena pergi Madinah juga. Rasulullah terus ajak supaya pergi ke Madinah. Jadi inilah yang berlaku. Salah satu peristiwa yang jarang kita dengar semasa hijrah Nabi SAW. Yang kita tahu, Suraqah kejar dia, Rasulullah dekat-dekat dah nak sampai, kuda Suraqah tu pun jatuh kan. Itu je lah yang kita tahu. Orang Quraisy duk kejar Nabi SAW. Tapi sebenarnya dalam perjalanan Nabi SAW ini, perjalanan yang panjang, 2 minggu siang malam berjalan. Kemudian Rasulullah bertemulah kisah ini, yang mana Rasulullah telah mendakwahkan dua orang ini untuk kepada Islam. Dan inilah yang sepatut kita kena faham. Rasulullah SAW, mana kita pun macam tu juga. Walau di mana kita berada,
dalam rangka apa pun kita bergerak atas muka bumi, kat mana, balik kampung ke, outstation ke dan sebagainya, kita tetap misi untuk menyampaikan Islam itu mesti kita junjung. Tetap kita kena pegang sungguh-sungguh. Kerana itulah yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Rasulullah tunjukkan pada kita, ada peluang saja dakwah pada Islam, ada peluang saja dakwah pada Allah Subhanahu wa taala, bawa manusia kepada Allah. Kan? Ini peristiwa, salah satu daripada peristiwa hijrah yang berlaku semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi semoga pagi ni sekurang-kurang kita dengar ni satu riwayat dan sedikit penerangan lah. Kok teringat, takut duk kata Muharram tu hijrah tu ya, saya risau habis kan. Sebenarnya tidak. Tapi dalam hijrah Nabi SAW memang ada satu hijrah yang sangat berkat. Dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW telah menjalankan perintah itu dengan penuh perancangan yang rapi, yang strategik, yang husnul tadbir. Perkataan dia ialah husnul tadbir, dengan pentadbiran, perancangan yang terbaik, yang paling baik. Jadi perkara inilah kita nak bentang juga di hadapan kita, dan kita dapat lihat bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Sebab Rasulullah bukan melarikan diri. Rasulullah buat ini kerana taat perintah Allah, kerana agama. Maka agama, sebab Rasulullah SAW sampai di Madinah tu, masa Nabi Jumaat pertama Nabi buat di Madinah, di perkampungan Bani Salim. Perkampungan Bani Salim itu Rasulullah SAW solat Jumaat yang pertama, 100 orang dah jemaah. Dah 100 orang dah bersemayang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu kampung. Maknanya Islam pada masa tu dah sampai dah kat Madinah, dah lama dah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Rasulullah dah hantar berdakwah di Madinah itu, dan untuk menjadi guru agama di Madinah dah setahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Ya. Dah ramai, dan dikatakan dalam mengikut statistiknya, tidak ada rumah di Madinah daripada kalangan orang Arab, rumah Khaus dan Hazraj, melainkan semua mesti ada seorang, paling tidak pun tidak satu keluarga, adalah seorang dah masuk Islam. Macam tu gerak kerja dakwah tu dah berjalan di Madinah. Tapi Rasulullah SAW tidak segera ke sana. Bahkan Rasulullah tunggu perintah Allah dulu, baru Rasulullah SAW pergi, baru Rasulullah SAW berhijrah. Ini yang kita kena faham tentang perkara tu. Sebab kita takut, kita kalau duk cerita tak ketahuan tentang Rasulullah SAW ni bahaya, tuan-tuan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempat dia dalam neraka. Ya. Jadi kalau kita duk cerita, duk bercakap tak ketahuan, janganlah. Nak cerita pasal hang tak apa. Rasulullah ni kena beringat sikit. Jangan duk main balon tak tentu arah kan. Rasa nak sebut-sebut. Jangan. Rasulullah dia bukannya orang biasa macam kita. Bukan orang biasa macam kita. Depan Rasulullah ni sahabat nak panggung kepala pun tak berani. Bukan tak berani, takut. Hormat. Mulianya Nabi SAW. Jarang orang tau. Bukan semua sahabat berani tenung Nabi SAW ni. Seorang sahabat senior. Marah dah nampak tu. Habis masa. Seorang sahabat senior, bila orang tanya, bila para tabi'in tanya dia ni macam mana Rasulullah, dia kata, aku pun susah nak cerita. Lepas daripada aku masuk Islam tu, aku tak tenung dah muka Nabi SAW. Jadi aku tak boleh nak cerita wajah Nabi lepas-lepas aku masuk Islam tu. Sebab kami rasa sangat-sangat segan nak tengok. Berapa orang je? Anas bin Malik, memanglah Anas bin Malik tu khadam dia kan. Sayyidina Ali memanglah pun menantu dia lagi, sepupu dia lagi, memang duk besar dengan dia sama. Hak tu ya duk berani tengok pun isteri-isteri. Sebab tu hak kita dapat tahu cerita janggut Rasulullah ni ada berapa uban kat janggut Nabi SAW, atas kepala Nabi ada berapa helai uban. Itu orang-orang yang tertentu saja. Sedangkan sahabat-sahabat lain ni, Abu Musa Asy'ari dan sebagainya, dia kata, aku pun nak cerita payah tentang Nabi ni. Aku pun lama dah tak tatap wajah Nabi SAW. Segan pada Nabi. Nabi bukan orang biasa.
Allah tegur. Kalau dulu para sahabat ni sebelum Allah mangsuhkan hukum, sebelum pergi jumpa Rasulullah, mereka kena bersedekah dulu pada mana-mana tempat baru boleh jumpa Nabi SAW. Bukan sedekah pada Nabi, sedekah pada mana-mana dulu. Kena bagi sedekah dulu. Sebab tu antara adab kita kalau ziarah, kalau pergi ke Madinah nak ziarah makam Nabi tu, kita kena sedekah dulu. Baru pergi ziarah Nabi SAW. Ziarah makam Nabi SAW. Ziarah makam tu sama dengan ziarah Nabi dah lah. Macam tu. Jadi inilah, jangan kita jagalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala tak marah dengan kita. Sebab Nabi SAW ni bukannya orang-orang yang sama macam kita. Nabi memang manusia, tapi manusianya Nabi SAW itu adalah sebagai asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik untuk kita faham apa yang kita bincang lebih kurang pagi ini. Allah Taala beri taufik untuk kita faham, kita dapat bawa dalam kehidupan kita apa yang patut kita bawa, seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Semoga Allah SWT beri manfaat pada pertemuan kita. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap itu adalah kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nak tanya? Allah, saya tutup dah pula dah. Ya. Agama-agama lain pun dia situ juga tempat tumpuan dia tu. Ada juga yang mengatakan di Madinah tu, bawah Madinah tu ada, dulu ada gereja Yahudi ditebalik dengan betul cerita itu. Setahu saya lah, wallahu alam, tapi setahu saya, setakat hak saya tahu, saya pun jawab setakat hak saya tahulah kan. Saya tak pernah dengar lah cerita sampai tahap tu. Sebab Mekah ini daripada zaman Nabi Ibrahim AS, bahkan sebelum Ibrahim AS, sebelum Ibrahim AS lagi kan. Kemudian di Madinah ini memang sejarah dia panjang, dan sebelum ni memang orang Yahudi, ada perkampungan Yahudi pun di Madinah kan. Kalau sekarang ni pun kalau kita pergi ke Madinah ada kesan-kesan dia. Jadi itu kita tak pelik dah kalau nak kata ada bekas gereja dia ke, kuil dia ke, apa ke, sinagog dia tu, saya tak pelik. Sebab sebelum Madinah itu diharamkan kepada orang yang bukan Islam, memang orang Yahudi ada, orang Kristian ada duduk dalam tu, orang Arab yang Kristian pun ramai di Mekah kan. Bapa saudara Khadijah sendiri pun Kristian. Masjid Al-Aqsa tu lain. Kalau Masjid Al-Aqsa tu di Palestin, bukan di Madinah. Masjid Al-Aqsa ni di Baitul Maqdis. Tu cerita lain pula tu.
Makam Nabi di Madinah, Masjidil Aqsa itu di Baitul Maqdis. Jadi Masjidil Aqsa ni pun daripada zaman Ibrahim AS lagi. Kemudian baru datang kepada Daud, baru datang kepada Sulaiman, dan yang dikatakan sebagai Haikal Sulaiman yang Nabi Sulaiman dirikan tu, walaupun berada di kawasan yang sama, tapi dia bukan di tempat Masjidil Aqsa. Sehingga sekarang pun mereka masih belum dapat apa-apa bukti arkeologi tentang wujudnya sebarang makam ataupun sebarang kuil-kuil Yahudi di sana. Dan kita kena faham, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ni memang kawasan, kalau orang Kristian umrah mereka di sana, umrah mereka kat sana, sebab Nabi Isa tu kawasan tu. Kenapa tak dia tak tukarkan batu kek, datang batu kek kan? Itu Hindu ni cerita lain lah pula, panjang lah pula cerita Hindu ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.